Kau bayangkan, dah nak pukul 3 pagi, ada budak kecil yang ada lagi dalam hall. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alright, so hari ni dah hari Selasa. Kita tak boleh nak namakan cerita ni sebagai seram Isnin dah. Kita dah kena letak seram Selasa lah. Tapi itu untuk minggu ni sahaja. Minggu depan macam biasa lah kan, kita kembali ke hari Isnin. Okay, so ceritanya hari ni aku nak bercerita dengan korang tentang series lepas aku dah cerita part 1 dia. So aku rasa okay kot untuk aku bawa ke part 2 of Puaka Tempat Kerja. Kepada mana-mana yang baru je nampak channel ni, yang baru jumpa, aku just nak sarankan berhati-hati. Kalau nak baca komen dulu, boleh baca dulu apa yang patut. And biasa yang kalau dah tengok video aku ni selalu, diorang dah tahulah apa preparation nak buat untuk tengok video aku ni. Okay, so korang dah siap sedia semuanya? Okay, so macam biasalah, sebelum tu jangan lupa subscribe, hit bell notification and like and share. Okay, so kita tak nak panjang-panjang cerita, kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama tentang Puaka Tempat Kerja Part 2. Roll it. Alright, sebelum kita mulakan cerita yang pertama ni, aku just nak disclaimer kepada siapa-siapa yang ada penyakit jantung ke penyakit-penyakit kronik lah, senang cerita, ibu mengandung ataupun orang-orang yang lemah semangat, aku just sarankan korang supaya beware dengan video ini. Aku just harap benda yang aku akan tunjulkan selepas ini, kejutan-kejutan tu, korang tak affected. Dan kalau boleh, tak perlulah tonton. Kalau nak dengar pun boleh kan. Tapi aku tak sarankan untuk korang tonton sebab aku tak nak bertanggungjawab dengan apa-apa benda yang kita tak expect, luar jangkaan kita kan. Kita just nak buat benda ni for fun. Tapi kalau rasa diri tu tak kuat untuk tengok, aku tak sarankan. Alright, so kita mulakan dengan cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama ni tentang Aiman dan juga Amar. Diorang ni merupakan pekerja di dekat satu kilang yang agak tersohor di Johor Bahru sana. Okay, nak jadikan cerita dia macam ni tau. Aiman dengan Amar ni, dia ni kira otai lah. Dah lama kerja dekat kilang tu. Dalam 5-6 tahun macam tu, kira otai lah kan. So, diorang ni macam bila diorang punya shift je, diorang akan kerja sama-sama. And then, dia akan macam budi lah budak-budak bawah ni kan. Tahu budak-budak yang baru masuk ni semua longoi je kan. Boleh arah apa semua. So, dia biarkan budak-budak baru tu kerja. Dia pun apa lagi? Dia pun pergi lepak dekat satu balkoni belakang tu. Dekat situ, diorang panggil ruangan merokok tau. Di mana kalau nak kilang tu, dia adalah smoking area apa semua kan. So, diorang pun duduk kat situ. Orang kata apa? Mengulau lah kalau orang Melaka. Aku tak tahulah orang Johor panggil apa. Tapi orang Melaka panggil mengulau. So, diorang curi tulang lah. So, duduk kat sebelah tu. Diorang pun duduk berdua. So, nak jadikan cerita malam tu, ini mungkin nak jadikan pengajaran untuk diorang. Malam tu, diorang pun lepak macam biasa. Dibiarkan budak-budak tu buat kerja. Diorang lepak berdua kat situ. So, bila tengah lepak apa semua, isap kok baiknya, tiba-tiba Amar bersuara. Dia cakap macam ni, "Man, kau tak haus ke, Man?" "Aku macam haus lah, Man." Lepas tu Aiman pun cakap, tu lah tu. Tapi aku tak berani saya nak pergi mesin gedegang tu. Diorang kata kat situ ada sesuatu. Dia kata macam tu. Lepas tu Aiman cakap, "Tak ada apa kot. Pergi je lah." Mesin gedegang tu dengan tempat balkoni tu dipisahkan oleh satu corner tau. Maknanya dia punya, orang cakap apa, bangunan tu macam ni, tegak, lepas tu straight, lepas tu tempat dia duduk. Kat sini adalah dia punya tempat beli air gedegang tu lah kan. So macam biasa, sampai je depan mesin gedegang tu, cari duit siling, masuk, kerak. Lepas tu pun pilih air. Dia pilih air, degeng, jatuh, 2 air. Air dia dah dapat, dia pun buka. Lepas tu dia pun minum. Biasa dia minum tu, dia terdengar miau, miau. Dia pun macam, mana datang pula kucing dalam kilang kan. Dia kata macam, miau. Dia macam, apa tu? Lepas tu dia pun usah. Dia pun duduk tengok, tunduk apa semua. Dekat bawah-bawah mesin gedegang tu, dia nampak ada seekor kucing berwarna hitam yang bermata macam kuning lah. Sebab biasanya kalau kucing, kalau malam-malam kan mata dia bersinar kan. So dia nampak kucing. Dia pun boleh pergi sempoi, pergi belai kucing tu. Allah, comelnya kan. Kau ni sesat mana ni? Dia pun angkat kucing tu. Dia belai gini. So air dia pegang lah. So dia pegang kucing tu, dia belai. Lepas tu kucing tu bising, dia ngiau. Tapi dia buat tak tahu ya. Dia pegang je lah sebab dia nak bawa lepak sama dengan dia punya member tadi tu kan. So dia jalan. Dia pun jalan sampai dekat corner tu.
Tiba-tiba kucing tu macam mengeliat, lepas tu kucing tu terlepas tau. Lepas tu kucing tu berlari ke arah straight. Maknanya bukan jalan yang dia nak pergi ke tepi tu lah kan. Lepas tu dia pun toleh. Time tu yang dia terpeganjat tu. Sebab apa? Time tu dia nampak si Ama tu sedang duduk dan dia sedang membelai satu benda tau. Yang nampak macam seperti seekor kucing daripada jauh. So dia belai macam ni, dia belai macam ni. Dia pun terpeganjat. Tadi kucing tu ada dengan aku. Lepas tu kucing tu pergi straight. Takkan dia boleh kona laju pergi dekat budak tu kan? Lepas tu dia macam, uish, dia lain macam ni. Dia dah berderau-derau. Lepas tu dia stop jap. Lepas tu dia pun call member dekat sana. Lepas tu member dia jawab, kau pegang apa tu, Ma? Kucing Ma jawab macam tu. Tu Aiman cakap, kau sure ke tu kucing? Yelah, kenapa? Lepas tu dia kata, tadi aku pegang kat kucing tu. Kucing tu dah lama ke dekat kau? Lepas tu Aiman cakap, dah lama. Masa kau pergi tu dalam 2-3 minit benda dia sampai. Dia kata macam tu. Uish. Lepas tu dia dah makin lain macam kan. So dia pun pergi mendekati si Ama yang sedang duduk membelai kucing tu. So Ama pun lambai kat dia macam ni. Lepas tu Ama angkat kucing tu, tunjuk kat dia. Apa yang memeranjatkan dia time tu, apa yang Ama angkat tu bukan kucing. Apa yang Ama angkat tu Kipala enggak ada badan tu. Dia angkat pap macam. Apa yang Ama nampak itu seekor kucing. Tapi apa yang Aiman nampak itu adalah satu kepala yang rambut dia panjang. Faham tak? Dia macam bulu dia panjang tau. Dia bulat, lepas tu tepi ni semua rambut. Macam tu. Dia angkat. Pap. Masa tu Aiman memang terpaku, terkedu, semua du lah dekat dia. Lepas tu dia terduduk. Dia tunjuk macam tu dekat Ama tau. Lepas tu Ama macam, apa hal kan? Kucing je pun. Lepas tu Aiman pun pergi dekat lagi untuk pergi tarik Ama jauh daripada situ. Tapi apa yang memeranjatkan Aiman time tu, makin Aiman dekat kepada Ama, rupa-rupanya sebelah Ama tu ada satu sosok badan yang sedang duduk tanpa kepala. So kepala dia kat mana? Yes, Ama tengah pegang. Macam tu. Aku pun tak tahulah apa kerja Ama ni. Dia pergi pegang benda lah tu. Sekali lagi Aiman terpaku, terkelu dekat situ. And dia pun pandang je Ama. Dia tunjuk macam tu. Lepas tu Ama dah rasa tak sedap sebab dia rasa something wrong dekat somewhere di sebelah dia tu. So Ama pun toleh. Dia nampak makhluk yang tak ada kepala tu, dia pun bangun, dia pun berlari. Yang masalah je, dia bukan lari ke masuk dalam kilang dia balik. Dia lari ke luar kilang dia, which is dia punya balcony tu, sebelah tu pagar dia tau. And belakang pagar dia tu adalah satu ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit ke ladang apalah dekat belakang tu. Yang menakutkan Aiman time tu, Ama tu betul lari laju, dia turun dekat balcony dia tu, dia terus nak pergi ke arah ladang tu. Aku pun tak tahu kenapa. Lepas tu Aiman dah tengok Ama macam tu, dia pun pergilah follow Ama tu, nak lari daripada benda Allah tu. So bila dia lari, dia cuba kejar Ama dekat depan dia tu. So Aiman ni pun kejar, dia nampak Ama dapat melepasi dia punya tembok kecil itu untuk keluar daripada kilang tu. Lepas tu Aiman ni macam, uish, kenapa dia keluar sial? Lepas tu dia nampak Ama tu lompat and lari menuju ke ladang tu lah. Lepas tu dia macam, oh shit, pisang. Aduh, budak ni dah masuk dalam ladang pula, takkan aku nak ikut. Lepas tu pelan-pelan dia pergi ke depan. Dia panggil, Ama, kau pergi masuk buat apa, Ma? Lepas tu dia rasa ada benda kat belakang sedang dekat dengan dia. Lepas tu dia dah macam Allahu Akbar. Dia dah takut tau nak pandang. Sebab dia memang assume belakang dia tu memang makhluk yang tadi ada dengan diorang, yang tak ada kepala tu lah kan, yang kepala dia berpisah daripada badan tu. Lepas tu dia dah tawakal dalam hati. Tiba-tiba pap, ada benda pegang belakang. Pisang. Menggigil dia time tu. Dia macam, dia terdiam. Lepas tu dia toleh pelan-pelan. Tiba-tiba dengar satu suara yang sangat-sangat memberanjatkan beliau, sehingga beliau pingsan di tempat kejadian tersebut. Suara apa? Yes, dia pusing je. Dia nampak Ama cakap, "Woi, kau pergi mana? Beli air ke buat air? Duduk depan ladang ni apa hal? Gila ke apa?" Dia pun pandang Ama. Pingsan member tu dekat situ. Itulah ceritanya. Dan cerita ni diceritakan oleh junior mereka yang dah bertahun dengan diorang. Dan diorang kata dekat kilang tu, Ama tu masih ada lagi, tapi Aiman tu dah tak ada, dah pindah ke kilang lain. Selepas kejadian tu, dia dapat cuti kot lama.
Lepas tu dia dah tak nak kerja kat situ and dia berpindah ke kilang yang lain. Tak tahulah dia kena ganggu ke tidak kat kilang yang lain. Tapi Amar tu dah jadi chief supervisor punya atas dekat situ. Sebab benda ni berlaku tahun 2013 dan menjadi bualan mulut dekat kilang tu. Maknanya kalau kau masuk kilang tu, cerita pasal kucing hitam, diorang tahulah cerita ni pasal siapa. Macam tu lah. Mungkin cerita ni turun-temurun lah and diorang cerita dekat diorang punya junior untuk menakut-nakutkan. And satu lagi, smoking area tu memang dah tak ada dah. Diorang memang dah tutup dengan barang-barang lama dekat situ supaya dah tak boleh ada orang duduk kat situ, and diorang dah pindah smoking area tu dekat tempat lain lah, tempat yang lebih secure and tak menyeramkan lah, senang cerita. Itulah dia. So kepada siapa-siapa yang bekerja secara kumpulan tu, haraplah kalau suruh kerja tu bekerja samalah. Orang cakap apa? Dalam kerja ni kita kena amanah. Bila tak amanah, itu yang kena panah. Itu orang cakap iktibar yang kita boleh ambil tentang kisah Aiman dan juga Amar. Okay. So kita move up ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku dekat salah sebuah sinema yang berada di Malaysia ini. Ini kawan aku sendiri yang cerita lah. Sebab aku kan dulu kerja wayang kan. So ini adalah pengalaman beliau ketika beliau bekerja di sebuah kabangun wayang ketika itu. Alright, dia punya positioning time tu adalah MOD, Manager on Duty. So dia ni macam assistant manager lah. Bukan macam, memang assistant manager dekat tempat itu. Okay, dia jadikan cerita. Kalau korang nak tahu, tugas MOD ni, biasanya diorang ni antara manusia yang paling last sekali balik kalau dekat tempat wayang tu lah. Sebab diorang kena key in benda-benda yang aku cakap apa, untuk sistem diorang, untuk kira duit tally ke tidak, untuk sale apa semua. Memang banyaklah kerja diorang. Sampaikan diorang boleh menjadi orang yang terakhir untuk tinggalkan sinema tersebut. Okey, dia terjadi macam ni. Satu malam tu, dia ni jalankan tugas dia macam biasalah. Bila diorang punya pekerja semua dah balik, dah punch out, dah tamprin apa semua, tinggallah dia seorang. And sebelum tu ada lagi seorang, tapi seorang tu dah balik sebabkan ada kes emergency. Tinggal dia seorang. Dia ni lelaki. So dia macam gentle lah. And biasanya MOD ni bukan kerja setahun dua lah dah dapat kan. Tak tahulah, ada yang laki kot kan, masuk 2-3 minggu dah dapat MOD, itu rezeki masing-masing. Tapi dia ni dah hampir berbelas tahun kot. Tak sampai belas tahun. Time tu 7-8 tahun juga ada kerja. Lepas tu dia dah naik ke arah yang lebih baik kan. So jadikan cerita malam tu dia kira duit. Dia tengah kira duit, sempoi punya apa semua. Dah nak habis lah kerja dia, senang cerita. Dia nak habis kerja apa semua, dia dah kemas barang-barang dia. Mata dia tertengok dekat satu skrin CCTV diorang tau. So dekat skrin CCTV dia pun termenung, dia pun tengok. Saja kan, gatal, tak ada kerja, cari kerja. So dia pun tengok. Lepas tu mata dia tertumpu dekat salah satu footage yang ada dekat CCTV tu. Dekat satu hall yang di mana dia nampak ada budak kecil, 2 orang sedang berlari-lari dekat situ. Pukul 3 pagi, around dah nak pukul 3 pagi time tu. Kau bayangkan, dah nak pukul 3 pagi, ada budak kecil yang ada lagi dalam hall dan sedang berlari-lari. Macam tak ada apa yang jadi. So, dia nak pergi atas seorang-seorang, dia takut. So, dia macam, alamak, kan aku tak pergi kan apa-apa hal kalau betul ada budak dalam tu. Besok dia kena menjawab, dia kata macam tu. Aduh, leceh lah kata kan. Nampak aku dah sebut utara lah, so faham lah dia kat mana. Okay, so dia pun macam, okay tak apalah, kita pergilah. Dia pun angkat beg dia, steady. Dia angkat beg dia, dia kemas, dia kunci office apa semua. Dia pun naik. Lepas tu dia pergi usah dekat hall yang dia nampak footage CCTV itulah. So dia pun masuk dalam hall tu. Dia buka, tak ada orang. Lepas tu dia pergi hall sebelah. Dia buka lagi, pun tak ada orang. Lepas tu dia nak pergi hall yang nombor 1 ni. Dia pergi. Dia pun buka. Lepas tu dia nampak ada budak kecil seorang duduk dekat seat belah bawah sekali. Tengah duduk, lepas tu macam ni. Lepas tu dia macam, alamak, naya Pak Karim kan. Time tu, dia pun buka lampu. Dia tengok budak tu. So dalam kepala otak dia, dia dah fikir lah benda tu bukan manusia. Tapi dia kuatkan hati dia juga. Demi tugas dan amanahnya, dia kata, dia pun turun. Tak. Dia sampai kat budak tu. Dek. Dek. Lepas tu budak tu nangis tau. Lepas tu sekejap lagi member aku ni pun kata macam, Dek, mak tinggal kita. Dia kata macam tu. Dia kata mak dia tinggalkan dia. Lepas tu macam, takkan tak ada orang perasan langsung kan? Kan seorang pekerja pun tak perasan. And takkan mak budak ni tak perasan yang anak dia tak ada kan? Lepas tu dia tanya, mak duduk mana dek? Dia nangis lagi. Ingat nombor telefon mak tak? Dia cakap macam tu lah. Lepas tu budak tu nangis je. Lepas tu dia pun macam, ini manusia ni kan. Dia macam, betul lah kita tinggal atas kecuaian apa semua. Dia pun angkat budak tu. Dia kata, tak apalah, ikut pakcik kita turun, nanti kita call mak tau. Lepas tu budak tu angguk. Dia pun berjalan. Dia pun angkat budak tu.
Dia pun angkat budak tu, dia pun jalan ke arah lift lah sebab dia nak turun ke bawah lah kan. So bila nak sampai lift ni, kejadian dia bermula dekat situ. Bila dia nak sampai dekat lift ni, dia ada satu macam lift di sini, lepas tu tepi tu ada satu tingkap tau. Tiba-tiba budak tu berlari ke arah tingkap. Sebab dia ada satu tingkap dekat situ, lepas tu kat sini lift, sini tingkap. Dia pergi ke arah tingkap, lepas tu dia turun tinjau, dia jerit macam ni, "Mama, Mama," macam tu tau. Tapi masalahnya dia kata time tu yang paling menyeramkan, budak tu tak tengok bawah. Budak tu tengok tegak macam ni, "Mama, Mama." Lepas tu dia pun pergi tinjau. Dia tinjau, pap, sama-sama, face to face lah orang kata. Pap, terkeluar, menjerit member time tu, terduduk. Lepas tu sekejap lagi dia bangun. Dia bangun, dia tekan lift tu lama. Lepas tu sekejap lagi dia dengar, "Terima kasih, Encik." Oh, jam. Tapi masalahnya, aku tak faham kenapa dalam keadaan macam tu dia berani lagi masuk lift. Dia pergi masuk lift. Bila dia dengar macam tu, lift terbuka, dia pun masuk. Lepas tu lift tu ditutup, dia turun-turun sampai bawah. Lepas tu dia pun pergi keluar. Dia pergi keluar, dia tinjau kat atas. Dekat tingkat yang mana ada cermin yang boleh nampak daripada atas ke bawah lah. Lepas tu dia nampak ada budak kecil tu dengan seorang lagi perempuan yang lebih tinggi daripada dia sedang lambai ke arah dia macam ni. Langsung member lari. Member lari, masuk dalam kereta, bismillah, bismillah, bismillah. Besok, pak, jam, demam. And lepas 2 minggu, dia naik kerja balik lepas MC, terus member tak ada kerja malam dah. Dia kerja siang, tengah hari, balik pun pukul 9. And lepas tu dia resign dalam tahun 2 tahun lepas tu. Dia kata macam tu. Lain macam cerita dia ni. Dah macam filem. Tapi itu lah. Kalau dia kata benda ni reka, pada aku goosebump juga. Tapi kalau benda ni betul, alam lah. Minta jauh lah. So, kita cerita yang ketiga. Tentang salah seorang pekerja 7-Eleven yang berada di Malaysia ini. Okey, nama diberi Yana ataupun nama betul dia Liana. Liana ni dia bekerja, dia macam flexi. Dia kata dia tak kisah. Masa dia awal-awal dapat kerja tu, dia orang punya interview tu, dia katalah saya tak kisah kerja pukul berapa. Kalau kena kerja pagi pun tak kisah. Dia kata macam tu. Sebab kalau korang nak tahu, sebelum-sebelum ni biasanya 7E akan letak orang kata pekerja lelaki sahaja kan. Kalau daripada shift tengah malam tu sampai ke pagi besok, biasanya lelaki je lah. Jarang lah nak letak perempuan kat situ. Disebabkan si Yana ni tak berapa nak perempuan sangat, so dia orang tak kisah letak je Yana ni ketika shift tersebut lah. Okey. Satu cerita yang aku rasa menarik untuk aku kongsikan, dia macam berkait dengan cerita hantu burger tu lah. Ingat tak lah hantu burger yang dia orang pergi kedai burger tapi sebenarnya kedai burger tu tak ada. Dia lebih kurang macam tu, tapi bukan 7E tak ada. Itu mengepek sangat. So, ada satu malam ni dia kata ada seorang pakcik ni datang untuk pergi beli air tau. Tapi dia minta air tu, dia tak pergi dekat tempat untuk beli air. Dia pergi kat kaunter, dia terus tanya Yana tu. Dia kata daripada jauh, masa kan bila masuk tu kan ada bunyi yang ting tong. Itu kan, bila kau masuk 7E kan ada bunyi tu kan, yang budak-budak suka main tu kan. Tapi dia kata pakcik tu masuk time tu tak ada bunyi tu. Ting tong. Tak ada, sebab benda tu censored kan, dia censored pergerakan kan, motion kat situ. Tapi tak ada benda tu. Tiba-tiba time tu dia tengah leka. Biasalah pagi-pagi kan, dia pun tengah tunduk, dia tengah main phone ke time tu buat apa lah. Dia kata tiba-tiba dia terpanam macam tu, dia terperanjat sebab ada pakcik kat depan tu. Pakcik tu pun tiba-tiba muncul and dia tak dengar bunyi ting tong tadi. Lepas tu dia tanya, "Ya cik, boleh saya tolong?" "Hai." Macam tu je pakcik tu cakap. Memang nampak pakcik tu tua lah, 50 lebih macam tu kot. Pakai songkok, baju Melayu, kain pelikat. Pukul 2 pagi. "Pergi mana cik?" Kan? Lepas tu dia macam, nak air apa? Air semua kat sana. Dia kata macam tu. Lepas tu pakcik tu ulang lagi. "Nak air?" Okey. Saya nak saya ambilkan air cik. Cik nak air apa? Dia kata macam tu. Lepas tu nak air. Pakcik tu kata macam tu juga. Okey lah, dia pun pergi. Dia pun ambil satu mineral. Dia pergi kat kaunter tu balik. Mana pakcik ni? Pakcik ni buat leceh. Tak ada pula kat sini. Lepas tu dia letak balik air tu. Sebab pakcik tu tak ada dekat kaunter. Lepas tu dia pergi letak balik air tu. Dia pun pergi kat kaunter tu balik. Pam! Pakcik tu ada balik. Time tu dia macam, tadi pakcik ni gimana? Sebab dia kata dia tengok surrounding. Masa first time dia pergi balik kat kaunter tu untuk dapatkan pakcik tu tak ada. Lepas tu kali kedua dia datang, pakcik tu ada. "Pakcik nak tak air tadi?" Dia tanya macam tu. Tu pakcik tu pun macam skrip dia sama je. "Nak air?" Dia kata macam tu. Alamak. Dia macam buang puyuh tu tau. Lepas tu dia macam, Allah, pakcik ni kan aku pergi kan, datang balik dia tak ada kan. Lepas tu dia pun pergi. Dia pergi ambil air tu, dia tinjau. Okay, pakcik tu ada. So dia pun pergi. Lepas tu dia pun scan. Tit. Lepas tu dia bagi pakcik tu air. Pakcik tu pandang dia, dia pun pandang pakcik tu. Pakcik tu pusing, pakcik tu jalan. Lepas tu dia macam, orang tua ni dah kenapa kan? Dia kata macam tu. "Aku dah scan ni. Siapa nak bayar ni? Pisang," dia kata. "Susah.
Susah, dah kena bayar pula. Okey. Lepas tu dia kata, time tu dia nak pergi ke mana? Bukan. Time tu dia kata dia tukar shift. Dia tukar shift time tu pukul 3 lebih kot, tak silap aku. Time tu dia ada hal ke apa lah, dia kata. Dia kena balik. Lepas tu dia ada satu member dia datang ganti. Pukul 3 tu dia nak balik lah, dia kata. Sebab dia tak sedap badan lepas dia jumpa pakcik tu kan. So dia pun pergi bawa air yang dia terpaksa bayar untuk pakcik tu lah. Dia pun keluar 7E tu. Dia pun keluar 7E, dia pun masuk kereta. Dia masuk kereta, dia pergi jalan. Nak jalan on the way balik tu, dekat tepi jalan tu, dia nampak pakcik tu siap. Pakcik tu macam ni. Dia keluar je 7E dia punya simpang, dia nampak pakcik tu. Dia pun berhenti. Oi, pakcik ni memang nak kena ni kan. Dia kata, "Bedah beli air, aku pula kena bayar." Dia pun turun. Dia pergi kat pakcik tu. Pakcik nak air tak? Ni pakcik tadi tak bayar, tapi tak apalah, saya belanja." Lepas tu pakcik tu diam je. Dia pun letak air tu. "Saya letak sini cik, kalau cik nak, cik ambil." Dia pun masuk kereta dia. Dia pun jalan. Dia pun jalan sekejap. Tiba-tiba time tu dia tengah leka, macam ni dia dengar. "Nak air?" Lepas tu dia tengok cermin belakang dia, pakcik tu kat belakang. Time tu dia dah terperanjat, dia kona ke tepi, dia terlanggar divider tepi tu. Lepas tu dia dah terduduk, dia dah macam sesak nafas. Dia macam dah takut kan, biasalah orang panik sebab dia nampak benda yang tak sepatutnya dia nampak. Lepas tu dia keluar pintu. Dia pergi tengok, dia pergi cek belakang, dia dah memang nafas dia dah turun naik lah. Lepas tu dia cek ke bawah, dia cek atas, tak ada. Lepas tu dia pun duduk dalam kereta tu balik, dia nak call siapa-siapa lah untuk tolong dia kan. Dia pun angkat phone dia apa semua, dia pun telefon, dia toleh kiri. Pam. Pakcik tu pandang dia. Pakcik tu ada kat sebelah dia. Rupa-rupanya nak jadikan cerita, minggu lepas dekat satu tempat accident yang ada dekat dengan 7E dia, dia ni ada lalu. Time tu pakcik tu bawa accident and dia pun pergi pandang macam tu je. Lepas tu dia buat tak tahu, dia kata macam tu. Dia kata mungkin kat situ lah kot. Mungkin pakcik tu macam, kalau aku tolong time tu mungkin dia ada lagi. Mungkin kat situ lah dia punya pilihan ke orang tua, kita tak tahulah kan. Kita just doa yang terbaik. And apa yang jadi kepada Yana tu memang accident time tu. And lepas tu beberapa minit lepas tu dia kata ada orang datang, dia punya pakcik saudara datang and tolong dia. And ketika tu dia kata dia dah pingsan, dia tak ingat apa-apa. Tapi dia dapat call. Dia dapat call pakcik dia and dia kata pakcik dia dengar, dia menjerit. And pakcik dia kata, tanya dia kat mana, dia kata accident. Pakcik dia pun pergi kat 7E tadi and kawan dia kata dia dah balik. Lepas tu pakcik dia pergi jalan on the way untuk dia balik ke rumah and dia nampak ada kereta yang accident kat situ lah. So macam tu lah untuk cerita si Yana dengan pakcik yang minta air. So macam tu lah. Okay, aku nak cerita sikit sebenarnya kan. Sebelum aku shoot ni, aku dekat kursi aku duduk ni kan, kursi ni. Sebelum aku masuk, aku shoot, sebelum aku set up semua ni, aku set up lah macam biasa apa semua. Lepas tu tak ada angin, tak ada ribut. Kursi ni pusing. So aku tengok lah. Okay. Tapi ini merupakan salah satu cabaran kan. Tapi tak apa lah, aku adab je lah, orang kata So macam tu je lah untuk cerita aku. Dapat kerja untuk minggu ni. So aku harap korang enjoy. Mungkin ada cerita yang korang suka, mungkin ada cerita yang korang tak suka. So korang boleh tulis kat komen cerita mana yang korang rasa tak berapa nak aku boleh bagi minggu depan, insya-Allah. So mungkin yalah, untuk minggu ni aku agak ada macam busy sikit, kecelaruan identiti sikit. So aku harap korang faham. Terima kasih sebab sokong aku sampai ke arah ini. Last but not least, aku just nak cakap, kalau nampak something macam accident ke apa ke, kalau boleh pergilah tolong kan. Kita tak tahu, orang cakap benda ni kebetulan tau, tapi kita jangan ambil ringan lah. Itu je penting, okay? So I see you next week dengan cerita. Kita tengoklah cerita apa yang keluar minggu depan. Aku tak nak janji apa-apa. Kita mungkin ada topik baru, atau mungkin orang banyak request aku tentang Asrama 44. Mungkin aku akan cerita balik kan. So kita akan tengok minggu depan aku akan cerita pasal apa. I see you macam biasa. Jaga diri, jaga SOP. Kita fight benda ni sampai COVID-19 ni mati. InsyaAllah kita boleh berjaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.